Hi guys, so hari ini kita akan sentuh more on the pollen distribution for systematic study untuk karakter the next character sebab kita dah tengok pollen class. So the next ni kita tengok aperture. This time kita akan tengok karakter-karakter yang lain iaitu tentang bentuk polar area index dan sebagainya. Seperti yang kita sedia maklum, ini adalah 9 karakter yang kita tengok untuk kajian systematic study yang menggunakan ciri micromorphology pollen. Pollen class kita dah tengok, and then kita akan go to number 2 until number 9. Tapi kita tengok nanti dalam kuliah kali ini kita akan cover beberapa tajuk lah. Saya rasa tertinggal sedikit poin penting tentang penentuan pollen class pada kelas yang sebelum ni, di mana dekat sini lebih jelas bahawa penentuan pollen class tu really depending on axine ornamentations, aperture iaitu the number, condition and the position, and the pollen shape as a whole. Yang kita tinggal adalah point pollen shape as a whole tu. So nanti you all masukkan yang ini untuk penentuan pollen class berdasarkan ciri-ciri yang tertera daripada skrin ni. So jangan lupa masukkan nanti. The polar area index. The polar area index sangat penting untuk penentuan untuk pembezaan pollen. Okey, kita boleh guna ni polar area index untuk membezakan antara spesies, genus dan family, but most of the time kita guna untuk perbezaan genus lah, sebab biasanya kalau dalam satu spesies between spesies dalam jenis yang sama dia sangat serupa, tapi between genus tu it could be different. Okay, so polar area index ni adalah D upon D. D tu adalah ectocolpy. So you all tengok kat situ adalah pertemuan pada polar area antara colpate. Okay, nampak tak D tu, kurang kecil, D kecil. And then untuk D besar adalah equatorial diameter. Maksudnya adalah diameter pada pandangan equatorial. Itu dikira sebagai D. Jadi nisbah D upon D kita gunakan untuk polar area index. Manakala untuk P per E ratio adalah polar axis upon equatorial diameter. So tengok tu polar axis P bila dia berada pada kedudukan equatorial, ukuran P tu panjang dia tu upon E. E itu adalah equatorial diameter. Okay, panjang dia per diameternya. Ukuran ini memang sentiasa digunakan dalam kajian sistematik yang menggunakan ciri pollen. And then C upon P, length ratio, di mana ukuran colpate yang hadir tu, okay, kita ukur daripada hujung ke hujung, disebahkan kepada ukuran panjang pada kedudukan equatorial. So C upon P. So the next we are going to see is the shape of the pollen grains from the equatorial view and also from the polar view. So ingat equatorial tu dia pandangan daripada sisi, sementara polar adalah pandangan daripada atas ataupun pandangan daripada kutub. So based on the shape of the pollen grains from the equatorial view, yang biasa digunakan dalam kajian sistematik, kita ada 12 basic shapes. Okay, you all boleh tengok kat situ lah. Ada yang, tapi yang normally yang kita selalu jumpa adalah spheroidal. Nombor 5 tu kita selalu biasa lihat. Nombor 8 prolate pun biasa kita lihat. 2 pun oblate biasa kita lihat. Oblate spheroidal pun biasa kita lihat. Macam rectangular nombor 11 dengan rhomboidal tu jarang-jarang kita lihat. Apatah lagi apple shape, but then memang ada.
Ini pula adalah kategori bagi spheroidal. Spheroidal ni macam bentuk bulat lah kita boleh katakan. Bentuk sfera kan. So, daripada oblate spheroidal, dia tengok P per E dia, ratio dia bagaimana. Spheroidal bagaimana, and the prolate spheroidal pun, you tengok nisbah P per E. So, nisbah P per E ni sangat penting untuk penentuan bentuk pollen. So, untuk beberapa rajah yang di sini, seterusnya beberapa jadual. Kat sini you akan tengoklah macam mana penentuan P per E. P per E yang pada julat 1.14 hingga 1.33 dikategorikan dalam subprolate. Okay. So, situ adalah penerangannya tentang bentuk macam mana. So, sebelah kanan you akan tengoklah bentuk dia dalam bentuk ilustrasi. Tapi gambar saya tak jumpa. Contoh macam prolate tu, kita akan nampak dia, bagaimana dia adalah saya ada jumpa gambar dia lah yang describing the shape of a pollen grain of spores in which the polar axis is larger than the equatorial diameter. So very specific kita akan nampak macam ni. Tapi normally dalam kajian yang sebenar kita sangat sukar untuk nak membezakan antara ketiga-tiga ni. Kecuali kita benar-benar melihat P per E ratio dia. So untuk subprolate dengan prolate tu dia punya ratio dia saya tertinggal kot dekat yang prolate tu. Yang prolate tu adalah daripada 1.34 sehingga 1.9. Okey, dia punya P per E nya. So yang kat bawah pula P per E adalah lebih daripada 2. So bentuk tu akan dipengaruhi oleh nilai P per E. So samalah bagi prolate punya kategori, iaitu subprolate, prolate and perprolate. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang pekuliar, yang very unique dan normally dia boleh dijadikan ciri diagnostik bagi sesuatu genus ataupun spesies. Iaitu rhomboidal, giving a rhomboidal outline rhombus alike. Saya cuba cari punya gambar, memang tak sukar nak jumpa. Mungkin kat paper ada, tapi kalau online tu agak sukar. And then rectangular. Betul-betul bentuk dia adalah rectangular. Okay. Yang saya tunjuk adalah gambar daripada polar view. Belah kanan sekali. And apple shape. Then next is heteropolar. Heteropolar maksudnya dia ada banyak polar area. Okay. Dia ada different proximal and distant faces either in shapes, ornamentation or apertural condition. Ni bentuk dia tak sekata lah ni, tak simetri. Irregular lebih kurang juga, tapi dia without specific pattern or shape. Nampak tak? Okay. And isopolar pula bentuk yang in which proximal and distal faces are alike. Sama je bahagian proximal dengan bahagian distal dia tiada beza. Okey, ini pula adalah the shape of pollen grain from polar view. Okey, tadi daripada equatorial view. Ini daripada bahagian atas atau pada bahagian polar view. 17 basic shape. Okey, ada 17. Dia normally on pollen study ni we are not supposed to memorize everything. Normally kita akan refer lah, kita akan rujuk. Kalau kita buat kajian, kita akan rujuk from the previous study or database yang kita ada, ataupun daripada references yang kita ada. Sebab kita tak mampu nak ingat semua ya. Baik, so you all boleh tengok kat sini bentuk dia, illustration, jenis bentuk daripada polar view, illustrationnya dan gambar yang saya boleh dapatkan untuk melihat bentuk ni dalam keadaan real situation. Okey, di sini pun jelas boleh dilihat. So normally untuk polar view ni tak ada formula apa-apa digunakan. Ia 100% based on bentuk yang dilihat daripada polar view. Okey, ini adalah antara bentuk-bentuk yang pekuliar lah dan agak sukar untuk menemui gambar dalam pollen dalam keadaan yang sebenar. Begitu juga dengan 3 bentuk pollen ini.
dan juga dua yang terakhir ini. Dan di sini beberapa bentuk yang juga peculiar, unik dan boleh dijadikan ciri diagnostik untuk pengecaman spesies atau jenis tumbuhan. Rectangular or quadrangular. Okey, kita tengok tu sangat istimewa untuk ni pun cantik kan. Bentuk tubular and bentuk elliptic. Tapi bentuk elliptic ni yang biasalah, yang dua atas je lah yang sangat jarang-jarang kita temui. Tapi kalau elliptic ni memang most of, boleh katakan 80% adalah bentuk elliptic. Jadi selesai kuliah kita untuk sehingga kepada pollen shape at equatorial and polar view. Nanti next kita akan tengok pada ciri-ciri lain pula. Thank you.